Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi subtopik yang berikutnya, iaitu subtopik 1.2, iaitu penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik. Ada 3 perkara yang kamu kena kuasai lah. Daripada subtopik ini. Iaitu yang pertama adalah mentafsir. Yang pertama adalah mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Ini yang pertama, mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Yang kedua, kamu mesti boleh menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Yang ketiga adalah kamu menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan lengkap melalui eksperimen bandul ringkas. Ini adalah eksperimen bandul ringkas. Maknanya yang ketiga ni kamu buat eksperimen lah. Tapi untuk eksperimen itu kita KIV dululah. Ini kalau sekolah buka nanti mungkin baru kita boleh buat di makmal. Jadi yang sebenarnya penyiasatan saintifik ni kamu ada diperkenalkan masa tingkatan 1. Kalau tidak salah cikgu lah. Ada tingkatan 1. Yang mana penyiasatan saintifik ni, untuk menyiasat secara saintifik memerlukan kaedah-kaedah saintifik yang kamu belajar dulu. Kaedah saintifik, apa maksud kaedah saintifik? Kaedah saintifik kalau ikut yang kamu belajar dulu, apa maksud dia kan? Jadi kamu kena tengok balik lah sebelum kamu dengar jawapan yang akan saya bagi ni. Apa maksud kaedah saintifik tu? Lebih baik kamu tengok dulu, cari dulu maklumat tu, baru kamu dengar apa yang saya bagi tahu. Kalau saya bagi tahu saja, saya muntahkan saja, kamu dengar saja, tidak ada usaha untuk mencari balik apa yang kamu sudah belajar dulu-dulu, mungkin itu tidak berapa efisien lah kamu dalam belajar. Jadi kita kena usaha mencari juga. Walaupun saya akan bagi tahu, kita kiranya saya imbas kembali lah. Jadi kaedah saintifik itu, semasa kamu menjalankan penyiasatan saintifik, maksudnya semasa ataupun dalam proses kamu menyiasat secara saintifik, kaedah yang digunakan adalah dipanggil kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah yang tersusun lah, ataupun dipanggil kaedah yang sistematik untuk menyelesaikan masalah dalam sains. Itu definisi daripada apa yang kamu sudah belajar dululah. Kaedah-kaedah saintifik. Kaedah saintifik ini dia ada banyak lah yang kamu belajar dulu. Inference, mengubah hipotesis, apa lagi, mentafsir data dan banyak lagi lah. Jadi itu kamu boleh ulang kaji balik daripada tingkatan 1. Kalau tidak silap cikgu lah, tingkatan 1 kamu ada belajar dulu penyiasat kaedah saintifik tu. Jadi ini adalah peta konsep lah, ataupun peta pokok yang kamu boleh dapati daripada buku teks kamu di akhir bab yang pertama lah. Jadi bahagian yang kita akan cover hari ni adalah bahagian sini lah ni. Bahagian sebelah kanan ni, yang hari tu kita sudah cover sebelah sini. Sekarang ni bahagian sebelah kanan ini, semua inilah. Kecuali yang tadi, yang eksperimen itu akan dibawa pada hari selepas sekolah dibuka lah. Jadi yang ini, yang pertama adalah kalau saya kasih zoom lagi. Tafsiran bentuk-bentuk graf. Kamu mesti pandai mentafsir bentuk-bentuk graf. Ada pelbagai bentuk graf, kamu kena pandai tafsir. Yang kedua, kamu kena analisis graf untuk memberi rumusan saintifik. Yang ketiga, menulis laporan lengkap. Ni laporan lengkap ini yang
yang saya sebut tadi tu adalah kaedah-kaedah saintifik. Kaedah saintifik yang mungkin kamu sudah diperkenalkan dulu menulis laporan secara lengkap, inference, hipotesis, pembuat ubah dan sebagainya lah. Okay. Dan yang last sekali yang ini, kita akan tengoklah nanti hubungan antara dua kuantiti fizik. Yang ini adalah di bawah analisis graf untuk rumusan saintifik ini. Jadi bila kamu analisis graf, apa yang kamu perlu apa yang kamu perlu tahu daripada penganalisian graf? Yang kamu perlu tahu adalah kamu perlu lihat hubungan antara dua kuantiti fizik daripada graf itu. Kamu boleh mengira ataupun menentukan kecurunan graf. Okay. Kamu boleh mengenal pasti luas di bawah graf ataupun menentukan luas di bawah graf. Adakah luas di bawah graf itu mewakili suatu kuantiti fizik yang tertentu ataupun tidak, kan? Yang keempat, interpolasi graf. Okay, interpolasi graf. Yang kelima adalah ekstrapolasi graf. Nanti kita akan tengok ini. Okey. Jadi dalam muka surat 10 1.2 adalah di muka surat 10. Okey, memplot data ataupun dalam kaedah saintifik yang kamu belajar dulu, kalau kamu buat eksperimen, kan, buat eksperimen mesti kamu ada data, kan? Ada data, lepas tu mesti kamu buat graf, kan? Yang kamu buat graf itu, yang kamu dapat data tu maksud jadual lah, kan, jadual nilai. Okey, jadual. Lepas tu kamu buat graf. Graf itu jatuh pada bahagian mentafsir data. Jadi kamu akan melukis graf. Okey, mentafsir data. Dia jatuh dalam kaedah saintifik yang bahagian mentafsir data. Jadi dalam proses mentafsir data, kita akan memplot graf. Okey, kita akan memplot graf. Jadi apabila kita plot graf, okey, apa tujuan kita plot graf? Okay, tujuan dia untuk dengan supaya tak boleh disekalikan. Okey, jadi tujuan kita plot graf adalah untuk mentafsir bentuk graf. Okey. Dan yang kedua, yang akhir sekali adalah untuk mengetahui ataupun menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Okey, ini tujuan dia lah, ada di atas ni. Itu tujuan kita memplot graf. Okey, macam mana boleh terhasil graf garis lurus ke, graf garis apa lagi, melengkung ke apa ke. Macam mana boleh terhasil itu daripada hasil kita plot, kan. Kita plot dulu, kita buat X tu, kan. Lepas tu kita try membina penyuaian terbaik graf lah. Sama ada garis lurus ke ataupun melengkung ke, kan. Penyuaian garis lurus. Okey. Jadi yang tafsiran graf. Okey, tafsiran graf ini, okey, yang pertama, kalaulah kamu plot graf, lepas tu kamu buat graf, tiba-tiba kamu dapat bentuk graf yang sebegini rupa. Okey, bentuk graf dia asalnya ginilah, dia ada plot lah. Yang kamu belajar dulu, kamu buat eksperimen, ada data, ada jadual, kan, jadual nilai tu. Lepas tu kamu pun buat plot, lepas tu kamu pun buat graf. Dalam hal sekarang ni, kita ada graf yang menghasilkan ataupun plot yang menghasilkan graf garis lurus. Okey, kalau kamu ada graf garis lurus begini, okey, graf ini memang lalu asalan. Jadi apa yang penting di sini adalah yang kamu belajar dalam matematik, kalau graf kamu dia punya kecerunan begini, ini adalah kecerunan positif. Kecerunan positif. Dan graf dia melalui asalan. Okey. Jadi tafsiran graf ini dipanggil graf. Macam mana graf ini ditafsirkan?
Okey, kita ada paksi Y, kita ada paksi X. Okey, tafsiran graf ini Y, kalau graf ini garis lurus dan melalui asalan. Asalan maksudnya titik kosong lah, ataupun kosong, ataupun koordinat dia 0,0 koordinat Cartesian dia. Jadi kalau ini nama dia Y, okay, apa tafsiran dia? Y adalah berkadar terus dengan X. Okay, Y berkadar terus dengan X. Okay, dalam selepas ataupun dalam proses kita mentafsir graf itu, maka kita perlu mengira kecurunan lah. Okey, mengira kecurunan. Jadi kecurunan ini datang dari mana rumus dia ni? Kecurunan graf ni kamu sudah belajar dalam matematik, kalau tidak silap cikgu, ada satu bab kecurunan. Okey. Bab yang ke 10 tingkatan berapa tu? Tingkatan 2 ke? Bab yang ke 10. Selepas daripada bab yang laju dan pecutan tu, bab yang yang ke-9, yang ke-10 adalah kecurunan. Okey, jadi ini adalah rumus kecurunan. Jadi kamu sudah belajar dulu ni. Jadi kamu kena tinggal kamu revision balik sahaja ni kecurunan. Jadi yang seterusnya persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus dia ini pun kamu ada tingkatan 4 kan. Ini pun kamu ada di mungkin ada disentuh dalam matematik ni Y sama dengan mx. Macam mana dapat Y sama dengan mx? Okey, sebab graf ini dia lalu kosong. Okey, kosong. Okey, kosong, makanya pintasan pada paksi Y nya ni kosong lah. Okey, kosong. Nilainya kosong, jadi dia Y sama dengan mx. Sebenarnya persamaan garis lurus yang kamu belajar, mungkin kamu akan belajar ataupun kamu sudah belajar tingkatan 3, persamaan garis lurus, Y sama dengan mx tambah C kan. Ada tambah C di belakang ni. Okey, ada tambah C di belakang ni. Okey, itu nama dia persamaan garis lurus ataupun persamaan linear lah. Ini kamu sudah belajar tingkatan 3. Okey, kamu sudah belajar tingkatan 3, persamaan garis lurus. Mengapa dia jadi Y sama dengan mx dan tambah C itu tidak ada? Ini kamu revise balik. Jadi kamu ingat baliklah. Sepatutnya kalau yang asal dia ada tambah C, tapi disebabkan C itu apa? C di belakang ini tambah C. C itu adalah, saya kasih besar sikit, terlupa. Ni tambah C. Okey, tambah C di belakang ni. C itu kenapa jadi kosong? Sebab dia adalah nilai pintasan Y dia adalah kosong. Okey, sifar. Jadi itu yang pertama. Graf yang pertama, kalau graf garis lurus begini dan dia lalu pada titik asalan ataupun asalan, maka tafsiran dia Y berkadar terus dengan X. Ini penting ni. Y berkadar terus dengan X. Lepas tu kamu boleh cari kecurunan dia, menggunakan rumus yang kamu sudah belajar sebelum ni dalam matematik. Dan persamaan garis lurus dia, ini persamaan garis lurus kamu kena bina sendiri kan. Persamaan garis lurus ini Y sama dengan mx. Dia asalnya tambah C, tapi C itu adalah kosong. Jadi ini Y itu apa? Y itu adalah paksi Y. Okey, paksi Y. Kalau paksi Y nya V, maka di sini ni V lah. Kalau paksi, ini M kecurunan kan. X tu adalah paksi X ini. Kalau nama dia bukan X, contohnya W ke, jadi di sini akan jadi MW. Okey. Jadi itu adalah untuk tafsiran graf yang pertama. Okey, yang kedua, kalau graf kamu begini lurus, kan dia ada ni dia ada pintasan Y yang kamu belajar sebelum ni dalam matematik, pintasan Y. Tengok, dia bukan lagi kosong. Tapi graf dia masih linear, lurus lurus. Okey, graf tidak melalui asalan, maknanya dia tidak sentuh kosong. Kecurunan dia masih lagi positif. Jadi tafsiran dia apa? Tafsiran dia macam mana kita mahu menulis. Ini penting.
Okey, yang tadi, kalau tadi dia lalu kosong, maka tafsiran dia Y berkadar terus dengan X. Ataupun boleh juga ditulis berkadar langsung dengan X. Berkadar langsung pun boleh. Yang ini Y bertambah secara linear dengan X. Okey, Y bertambah secara linear dengan X. Okey. Maksudnya kalau X bertambah, Y pun bertambah lah. Tetapi dia adalah secara linear, bukan berkadar terus. Kalau berkadar terus tadi, dia graf itu dia lalu pada asalan. Okay. Jadi keturunan graf kamu boleh kira macam biasa. Okay. Ini keturunan graf. Okay. Pintasan paksi Y adalah C. Sebab apa C? Sebab dia yang bagi sini C. Tengok ni 0, C. Ini bentuk koordinat kan. Kasih zoom sikit lah. Okay, 0, C. Jadi C ni apa-apa nilai lah. Mungkin 10 ke, 5 ke, 1 ke. Okay. Jadi pintasan paksi Y dia C. Kalau yang tadi pintasan paksi Y dia 0 lah. Cuma dia tidak tulis lah di sini. Pintasan paksi Y nya 0. Okay. Kalau ini pintasan paksi Y nya adalah C. Okay. Jadi persamaan garis lurus ini kamu belajar sudah dulu. Ini yang saya kata tadi. Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi C ni masih ada di sini sebab C nya bukan 0. Okay. M adalah keturunan graf. X adalah paksi X yang mendatar ni di sini. Y adalah paksi Y di sini. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah graf kalau dapat begini macam mana mahu tafsirkan. Masih lagi graf garis lurus tetapi dia semakin condong ke kanan. Ataupun menurun, semakin menurun apabila kita pergi ke kanan. Okey. Jadi graf ini tidak melalui asalan. Okey. Keturunan dia adalah negatif. Ini matematik kamu sudah tahu dulu. Okey, kalau graf begini keturunan dia negatif. Jadi tafsiran dia, okey, kita nampak pattern dia. Semakin bertambah X, okey, semakin bertambah X, nilai Y itu semakin berkurang. Sebab tu dia kata sini Y berkurang secara linear dengan X. Y berkurang dengan X secara linear. Secara linear maksudnya secara seragam lah, secara lurus. Boleh kata secara lurus lah kan. Okay. Jadi apa maksud berkurang? Kalau kamu perasan, contohnya kalau saya ambil X ni, sini 1 contoh saya pun buat lah. Mau cari nilai Y nya apa kan. Okay, nilai Y nya contohnya sini 10. Okay. Contohnya kalau saya ambil lagi, contohnya sini 5 kan. 5. Okay, saya pun tengok nilai Y dia. Contohnya di sini, kalau 10 di atas, 10 tu di sini, nilai yang di bawahnya tu mungkinlah katakanlah 7 ke apa kan. Jadi kamu tengok di sini, ini 1 ni, 1, 5. Semakin bertambah X, 1 pergi ke 5, pergi ke seterusnya, semakin bertambah X, malangnya nilai Y nya asalnya, contohnya asalnya 10 kan, dia punya nilai pada paksi ni. Ini kosong ni maksudnya bukan ini 0, C itu koordinat dia pada titik ini okay, pada titik. Kalau kita guna format koordinat Cartesian tu, memanglah dia start dengan 0 kalau di atas paksi Y kan. Jadi 10 tu yang di bawah tu di sini. 10 ni adalah bacaan nilai paksi Y. Tengok kalau X1 Y dia 10. Kan Y dia 10. Kalau X5 Y nya 7, makin kurang pula Y dia. Jadi itu maksud dia, Y berkurang secara linear dengan X. Secara linear maksudnya secara lurus beginilah. Dia bukan melengkung beginikah ataupun melengkung beginikah. Bukan Okey, jadi keturunan graf itu kamu boleh kira menggunakan rumus keturunan lah. Jadi pintasan C semua ini sama macam tadilah. Pintasan C pula, pintasan paksi Y dengan persamaan garis lurusnya itu adalah seperti yang tadi Okey, muka surat berikutnya dia jenis graf yang keempat, iaitu yang beginilah. Okey, ya begini. Apa dia punya cara mentafsirkan dia? Kita sebut Y bertambah dengan X. Okey, Y bertambah dengan X. Maksudnya
makin bertambah X, makin bertambah Y. Itu maksud dia. Okey, Y bertambah dengan X. Okey. Kalau kamu tidak percaya, kamu buktikan sendiri macam tadi. Cuba kamu buat di sini. Contohnya sini 1. Kamu buatlah. Contohnya di sini 5 contoh kan. Jadi kamu ambil nilai yang lagi satu. Contohnya nilai 5 nombor lain lah. Nombor 10 ke kan. Kamu pun buat begini. Tengok, kita teka nilai di sini mesti lebih besar daripada 5. Contohnya 20 ke kan, ataupun 10 ke di sini kan. Jadi semakin bertambah X, tengok 1 nilai Y. Kalau X1 Y nya 5, kalau X10 Y nya 20. Maksudnya semakin bertambah X, okay, semakin bertambah X, semakin bertambah nilai Y dia. Okay, nilai Y dia. Ni saya ubah sikit lah. Mungkin 20 ataupun mungkin 8 ke, ataupun 10 ke, tak kisahlah okay. Okay, jadi sini semakin bertambah X, semakin bertambah Y. Ini pun sama. Okay, ini semakin bertambah X, ini semakin bertambah X, semakin bertambah Y lah. Okay. Cuma yang ni kecerunan dia semakin apa? Kecerunan dia semakin apa? Berkurang ke bertambah? Daripada kiri ni, semakin bertambah X ni, kecerunan dia semakin apa? Okay. Yang ni, kalau saya bergerak daripada kiri ke kanan ni, semakin ke kanan, semakin ke kanan. Yang tadi semakin ke kanan, semakin apa kecerunan? Bertambah ke berkurang ke kan? Kalau yang ni semakin ke kanan, daripada kiri ni ke kanan, semakin apa dia punya kecerunan dia. Okay. Okay, jadi ini yang keempat, iaitu cara kita tafsirkan adalah Y bertambah dengan X. Okay, sebelum terlupa, kecerunan dia masih positif. Kecerunan dia masih positif. Okay. Ini contohnya, okay, kalau saya padam ni, contohnya titik pada titik yang sini, ataupun kamulah yang berdiri di sini kan. Cara kamu mendaki tu mestilah kamu memegang, ataupun kedudukan kamu di situ tu. Okay, ini kalau saya buat satu garisan tangent, ataupun tak kisahlah, garisan yang lurus. Okay, ini namanya garisan tangent. Ini kan dia, garisan ini kan positif. Maknanya kamu mendaki ke kanan, seolah-olah graf dia tu sama macam graf yang tadi, yang kita sudah bincang tadi. Kecerunan dia jadi begini. Maknanya kamu mendaki ke kanan, sebab itu kecurunannya positif. Okay. Dia sama juga, ni kecurunannya positif. Cumanya daripada kiri, yang untuk graf yang sebelah kiri ni, daripada kiri, bila kita buat contoh lah, ini orang kan. Orang ni mendaki daripada kiri ke kanan kan. Kecerunan dia makin apa? Kalau kawasan ini sangat cerun kan. Semakin lama semakin kurang cerun. Last sekali macam flat sudah, rata sudah di sini. Jadi kalau di sini dia punya feeling je, aku mau jatuh, tolong aku mau dah. Okay, tolong ni. Tapi kalau di atas sini ni, dia punya feelingnya lain sikit kan, lebih selesa. Last sekali kalau dia sudah sampai sini, memang dia makin selesa. Jadi kecerunan dia tu berkurang lah kan. Kecerunan dia berkurang daripada kiri ke kanan. Okay. Berbeza dengan situasi ni. Okay. Kecerunan dia makin apa? Kalau kamu mendaki bukit, kalau di atas sini ni, mesti kamu rasa mau jatuh kan, berbanding bila kamu masih di sini, dia kurang cerun. Kalau di atas sini sudah cerun begini. Jadi kecerunan bertambah. Okay. Tetapi kecerunan dia, situasi ini dengan ini, kecerunannya masih bernilai positif. Cuma nilai positifnya tu semakin bertambah untuk yang ini. Nilai kecerunan yang positif itu semakin berkurang untuk yang ini. Tapi masih lagi kecerunan, nilainya masih lagi positif, bukan negatif. Itu je. Okay, untuk yang berikutnya adalah yang kelima. Okay, kalau graf kamu begini, tafsiran dia, jenis graf dia macam mana? Dia melengkung, tidak
macam tadi tidak menyentuh asalan. Okey, kecerunan dia adalah negatif. Okey, kecerunan dia adalah negatif. Sebab dia menurun kan. Okey, menurun. Okey, kita tengok balik jenis yang keberapa tadi. Kalau tidak silap jenis yang ketiga tadi. Yang ni kan dia macam menurun begini kan. Ini kecerunan negatif. Jadi ini pun kecerunan dia negatif. Cumanya okey, kecerunan dia kalau kamu mendaki mendaki pula, menuruni bukit begini kan. Okey. Kecerunan dia adalah tinggi di bahagian sini. Okey, kecerunan dia adalah tinggi sini, di atas ni kurang sikit lah. Okey. Jadi sama juga dengan begini. Yang ni kecerunan dia masih negatif Okey. Tafsiran dia Y berkurang dengan X. Maksudnya semakin bertambah X, okey, semakin bertambah X, nilai Y-nya tu adalah semakin berkurang. Okey, buktinya kamu boleh buat macam tadilah. Kamu pilih satu nilai X. Contohnya saya pilih nilai X di sini. Contohnya 1 di sini. Sini contohnya 10 contoh kan. Bila kamu pilih nilai X yang di sini pula, contohnya di sini 8 ke kan. Maka nilai X di sini contohnya 5. Nilai Y dia 5 kan contoh. Jadi semakin bertambah X, okey, 1 nilai Y nya 10. Tapi bila 8 nilainya 5, semakin bertambah X semakin berkurang nilai Y dia. Sebab tu dia tulis Y berkurang dengan X. Okey, Y berkurang dengan X. Jangan salah faham, bila Y berkurang dengan X bukan maksudnya X berkurang Y berkurang, bukan. Jangan kamu salah faham ayat dia. Maksudnya Y berkurang apabila X bertambah. Tu maksud dia. Okey, Y berkurang apabila X bertambah. Okey. Jadi yang keenam, yang keenam adalah bentuknya begini. Okey. Jadi tafsiran dia adalah Y berkadar songsang dengan X. Okey, Y berkadar songsang dengan X. Kalau kamu jumpa bentuk yang melengkung begini, okey, melengkung begini, Y berkadar songsang dengan X. Okey, tapi untungnya kalau kamu jumpa graf yang bentuknya begini, kita boleh tukar. Ni kita akan tengok detail lah nanti bila buka sekolah nantilah. Okey, kita boleh tukar bentuk dia menjadi graf garis lurus yang melalui asalan. Okey. Kalau Y melawan X, Y melawan X berkadar songsang. Okey, berkadar songsang maksudnya apabila X bertambah, Y berkurang. Okey, X bertambah, Y berkurang. Okey, bentuk macam ni boleh diubah bentuk garis lurus yang melalui kosong dengan syarat kamu ambil X ini, kamu buat 1 per saja. Jadi kita tukar paksi X ini menjadi paksi 1 per X. Okey. Macam mana mau hasilkan graf ini? Contohnya kita ambil sini. Contohnya di sini saya buat. Okey, di sini 1 Saya kasih zoom sikit lah. Okey, 1. Jadi di sini contohnya bacaannya 6. Okey, 1 6. Contoh lagi, kalau saya ambil nilai 2, contoh bacaan di sini katakanlah 4 ke kan. Contohlah contoh. Okey, 4. Jadi 2 4. Kalau 1 nilai dia 6, kalau 2 nilai Y dia 4. Jadi macam mana boleh hasilkan garis lurus ni? Kalau kamu perasan, kalau di sini makin bertambah X, 1 6. Kalau 2 jadi 4. Semakin bertambah X tapi Y ni makin berkurang kan. Okey, Y dia makin berkurang. Okey, apa kata kalau saya buat 1 per X. Maksudnya kalau di sini X nya 1, kalau graf baru, kita buat graf baru, graf di sini dia akan jadi, kita mau tukar dia 1 per X, kita guna 1 per X. Jadi ambil 1 per dengan X ini. X ni 1 lah. Jadi 1 per 1 adalah
1 lah kan. Jadi saya tulis 1 di sini. Okey, 1. Kalau nombor 2 ni, pada graf asal dia di sini X-nya 2 kan. Tapi kalau saya buat 1 per X, dia akan jadi di sini 1 per 2. Betul kah? 1 X dia 2. Okey, X dia 2, jadi 1 per 2. 1 per 2 adalah setengah kan. Okey, 1 per 2 adalah setengah. Setengah maksudnya 0.5. Jadi 0.5 tu di mana? Di sini kah? Di sini. 0.5 mesti lebih kecil dari 1 kan. Jadi makin kecil pula dia punya nilai dia. Jadi di sini adalah 0.5. Okey, pada graf asal 1 baru 2. Kan? 1 baru nilainya 2. 1, 2. Tapi pada graf yang baru, bila kamu buat 1 per X, dia akan jadi ke belakang. Grafnya itu kita start daripada belakang daripada kanan baru dapat yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Jadi di sini kalau tadi 1, okey, 1 tadi, yang ini datang daripada 1 per 1 kan. 1 per 1, 1 lah. Jadi apa bacaan Y dia? Y tidak berubah, paksi Y nya sama. Okey, Y dia 6. Jadi di sini 6. Okey. Kalau yang tadi, yang X sama dengan 2, kalau kita buat 1 per 2 iaitu setengah, bacaan dia Y tidak berubah, bacaannya masih 4. Bacaannya masih 4. Jadi kamu perasan di sini, tengok, makin bertambah nilai 1 per X ni kan, makin bertambah nilai 1 per X ni, nilai Y nya turut bertambah. Jadi sebab itu dapat graf garis lurus begini ni nanti. Okey, sebab tu dapat begini ni. Okey, daripada graf songsang ni, graf berkadar songsang ni, Y berkadar songsang dengan X, kita boleh tukar graf garis lurus. Dia sekarang ni apa nama graf? Kalau garis lurus yang lalu kosong, yang lalu asalan, apa nama graf ini? Ingat balik tadi, iaitu berkadar terus kan. Jadi nama lain dia, kalau ini buat catatan lah, nama lain dia Y berkadar. Okey, Y berkadar terus dengan 1 per X. Okey, Y berkadar terus dengan 1 per X. Ini nama lain dia. Ataupun kalau kita tidak mahu tulis berkadar terus, kita tulis Y berkadar songsang dengan X. Jangan buat berkadar songsang dengan 1 per X. 1 per X itu graf yang sudah diubah. Okey. Jadi ini untuk graf yang ke-6. Okey, tafsiran graf yang ke-6. Dia tidak tulis ini Y berkadar dia tulis Y berkadar songsang dengan X saja, iaitu merujuk pada ini ni merujuk pada yang ini. Tapi kalau yang ini adalah Y, cara kita mentafsir dia Y berkadar terus dengan 1 per X. Okey, tapi dia tidak tulis sini. Kamu buat catatan lah, tambahan ke, tulis dengan dalam buku nota ke apa ke, buat catatan sendirilah. Okey. Okey, tadi kita sudah kenal contoh bentuk graf. Contoh bentuk graf dan cara mentafsir dia lah, untuk mengetahui hubungan antara paksi Y dengan paksi X. Okey, yang tadi kamu belajar Y berkadar terus dengan X, Y meningkat ataupun bertambah secara linear dengan X kan, Y berkadar songsang dengan X, dan lain-lain lagi lah yang tadi. Jadi itu contoh-contoh bentuk graf yang kamu dapat pelajari yang tadi lah. Okay? Jadi yang seterusnya adalah perkara-perkara penting dalam kamu menganalisis graf ataupun dalam kamu menganalisis lah graf, membuat graf, mengeluarkan, mentafsir graf yang kamu dapat itu. Okay, ada 5 perkara yang utama. Okay, yang pertama, kamu mesti boleh menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Okey, menyatakan hubungan antara dua pemboleh ubah yang diberi. Yang tadilah yang kamu kata tadi itu bentuk grafnya macam mana?
Y berkadar langsung ke, berkadar terus ke, berkadar songsang ke. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh mencari ataupun mengira kecurunan. Buat apa kecurunan ni? Untuk apa sebenarnya? Nanti kamu akan tahulah. Kecurunan itu dia ada maksud dia. Mungkin dia merupakan suatu kuantiti fizik yang tertentu, yang mempunyai maksud dia. Yang ada makna dah dalam sesuatu eksperimen yang kita buat. Jadi itu tujuan dia, kita mencari kecurunan, ya. Okey. Jadi yang pertama tadi menyatakan hubungan. Kan, menyatakan hubungan. Yang tafsiran graf tadilah. Berkadar terus ke, meningkat secara linear dengan X ke apa ke. Yang kedua, menentukan kecurunan. Okey. Yang ketiga, menentukan luas. Okey, menentukan luas. Okey, luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Tengok gambar dia ni, warna pink ni adalah luas di bawah graf. Ini graf, yang biru ni graf. Contoh, ini contoh, okey. Lepas tu yang pink ni, yang di bawah, apa maksud yang di bawah graf tu? Yang di bawah graf tu, kalau biru ni graf dia, saya kasih highlight kan, yang biru ni graf dia. Jadi luas di bawah graf tu, luas yang ini. Semua ni lah. Okey, dalam buku teks ni dia kasih pecahkan kepada dua bentuk kan, iaitu segitiga dengan luas segi empat. Kenapa? Supaya senang sikit kamu kira kan. Dia pecahkan satu-satu, nanti kamu tambahlah balik dua-dua luas ini untuk mendapatkan luas keseluruhan kan. Okey, itu tujuan dia, asing-asingkanlah bentuk dia. Ini segitiga di atas, segi empat di bawah. Kalau keseluruhan bentuknya apa? Trapezium kan. Trapezium. Boleh je guna rumus luas trapezium. Okey, sebenarnya boleh je guna rumus luas trapezium. Okey, sama juga dengan kecurunan tadi. Kecurunan tadi dikira mungkin ada kecurunan itu mewakili suatu kuantiti fizik lah. Sama juga dengan luas. Jadi luas itu kamu kena pandai kira, pandai menentukan luas tu, berapa nilai dia di bawah ni, menggunakan rumus matematik yang kamu sudah belajar tu, berdasarkan bentuk dia. Mungkin dia ada maksud tertentu lah, iaitu suatu kuantiti fizik yang bermakna di situ. Sebab itu kamu mungkin terpaksa ataupun mungkin perlu mengira luas di bawah graf. Okey, yang keempat adalah menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolasi. Ini kalau soalan minta kamu interpolate. Okey. Interpolate. Apa maksud interpolate ni? Ini contoh ada dia bagi. Contohnya graf. Kalau graf kita sudah siap begini kan, yang warna biru ni kan. Contohnya kalau soalan tanya kamu, tentukan, ini matematik pun kamu sudah belajar ni. Daripada tingkatan 2 kali, daripada tingkatan 2 lagi kamu belajar ni. Ada tajuk graf fungsi, bab yang ke-8 matematik. Kamu sudah belajar ni. Jadi macam mana? Contohnya kalau X, ini contohnya dibagi ni. Saya kasih zoom sikit. Contohnya di sini dia, contohnya X sama dengan 1.5. Jadi apakah nilai Y dia? Contoh, dia mahu tahu ataupun dia tanya soalan, apakah nilai Y dia? Okey. Jadi X 1.5 kita pun tanda di mana 1.5 di sinilah. 1.5 contoh kan. 1.5 kita pun buat garis putus-putus. Okey, ke arah graf kita tu, sebab graf ada di atas. Kalau graf kamu ada di bawah ni, garis putus-putus ke bawah lah. Jadi sekarang ni garis putus-putus tu ke atas. Okey, ke atas. Lepas tu kita buat ke paksi Y. Sebab apa? Sebab kita mahu cari nilai Y nya tu apa. Nilai yang sepadan bagi yang X tadi tu, apakah nilai Y nya. Jadi di sini lebih kurang 39, lebih kurang lah. Jadi nilai Y kita sama dengan 39. Ini contoh. Okey, ini contoh. Y sama dengan 39. Bukan semestinya 39. Ini contoh saja. Okey, contoh. Jadi itu yang dipanggil interpolasi. Dia bagi nilai X, kita cari nilai Y. Ataupun dia bagi nilai Y, diberi nilai Y, kamu kena cari nilai X nya berapa kan. Jadi ini sudah kamu belajar dalam matematik dulu.
Okay, itu namanya interpolasi. Mungkin istilahnya itu kamu baru dengar lah, tapi itu kamu sudah apply dulu masa dalam matematik. Okay, yang kelima adalah ekstrapolasi. Okay, dalam kita mentafsir graf ataupun menterjemah, menganalisis graf ni, kemahiran ekstrapolasi juga kamu kena pandai. Okay, ekstrapolasi. Apa maksud ekstrapolasinya? Tengok contoh dia bagi. Ekstrapolasi contohnya, kalau graf dia ataupun graf suatu eksperimen dalam soalan hanya sampai begini saja, ni tidak berapa jelas lah, ni sebenarnya ada garis biru ni, yang ni saja ni grafnya dalam soalan ni. Jadi apa maksud ekstrapolasi? Ekstrapolasi maksudnya kamu kena sambungkan graf dia garis lurus kan. Jadi kamu kena bayangkan ataupun kamu kena extrapolate, sambung garis lurus itu, kasih habis sampai kena paksi-paksi yang inilah. Okay, garis habis sampai ke paksi X ini. Okay, kalau untuk contoh inilah. Jadi apa tujuan dia sebenarnya ekstrapolasi ni? Tujuan dia, kalau kita buat begitu, kita boleh jangkakan ataupun kita boleh tahu nilai-nilai yang di sini. Contohnya kalau saya mahu tahu nilai X, contoh saya buat nilai inilah, dibuat contoh sudah, saya buat contoh saya lah. Yang ini nilai X negatif 2 kan. Apa nilai Y dia? Jadi saya boleh tahu nilai Y dia adalah contohnya di sini, iaitu 1.5. Okay, macam mana saya boleh tahu? Sebab saya buat ekstrapolasi, asal-asal yang garis putus-putus ni tiada ni. Ni tiada. Dia graf dia setakat sini saja ni. Sini saja ni graf dia asalnya ni. Dia tidak ada belakang ni. Tapi kita buat ekstrapolasi membolehkan kita tahu nilai-nilai yang di belakangnya yang sebelum ini tidak tahu. Jadi kita boleh buat jangkaan. Okay. Contohnya yang tadi, inilah nilai X negatif 2, Y je 1.5. Contoh. Okay. Dia ada bagi sudah, contohnya negatif 3.3 ke kan, negatif 3.3, X nya, nilai Y nya 1. Okay. Kita boleh tahu nilai yang sebelum ni kita tidak tahu, sekarang kita boleh tahu sudah disebabkan oleh ekstrapolasi. Okay. Okay, pada muka surat 13, okay, muka surat 13 tu, inilah aktiviti, ada satu aktiviti memplot graf. Memplot graf daripada data-data yang sudah sedia ada. Ni dia sudah bagi ni, tugas kamu plot graf. Lepas tu kamu buat kamu tafsir ataupun analisis graf tu, dan jawab beberapa soalan. Okey, jawab beberapa soalan yang dinyatakan di muka surat inilah. Okey. Jadi itu yang diterangkan tadi, 5 perkara penting dalam menganalisis graf tadi tu, dipraktikkan ataupun dipraktikkanlah, diaplikasikan dalam aktiviti ni. Macam tadi, kalau kamu perasan, kalau saya undur balik yang tadi, menyatakan hubungan antara dua pembalik ubah yang diberi itu, macam mana cara jawab dia? Kalau kamu plot graf yang nanti, kamu plot graf yang spring tadi kan, aktiviti tadi tu, kamu plot graf, apa hubungan dia? Berkadar teruskah, berkadar songsang kah, apakah? Yang kedua dan ketiga ni yang saya kena tekankan sikit daripada aktiviti yang tadi. Jadi kamu kira kecurunan graf. Jadi apa maksud kecurunan graf? Kenapa kena kira sebenarnya kecurunan graf ni? Okay, itulah tujuan aktiviti yang tadi tu dibuat. Jadi yang ketiga, menentukan luas. Kenapa perlu kira luas di bawah graf ni? Itulah tujuan aktiviti ni kena buat. Okay, ada ni dicerita di bawah ni. Contohnya, luas di bawah graf mewakili kerja yang dilakukan. Kenapa luas di bawah graf tu adalah kerja? Macam mana kita boleh tahu dia adalah kerja? Okay, sebenarnya daripada unit unit
Apabila kita mengira luas itu, dia punya unit itu adalah unit bagi kerja. Tapi itu kita akan bincang apabila kita sudah buka sekolah nantilah. Okey, yang ini. Okey, ataupun sesi yang akan datang lah. Mungkin ada sesi yang tersendiri yang saya akan bagi tahu kemudian lah. Okey. Okey, jadi untuk tujuan itu, harapan saya adalah kamu mesti sediakan kertas graf lah. Okey, kertas graf kena ada. Okey, kertas graf pembaris panjang, itu kena ada. Kertas graf pembaris panjang. Okey. Pembaris panjang tu pembaris yang load sinar. Sebahagiannya tu load sinar, macam pembaris plastik yang lembut tu, yang kamu biasa beli tu di koperasi tu, yang lembut tu. Okey. Tak kisah kalau kamu ada yang keras pun boleh. Asalkan dia sebahagian pembaris tu dia load sinar, boleh tembus cahaya. Kenapa? Sebab penting dia punya bahagian yang boleh tembus cahaya tu kita boleh nampak kan, bila kita letak di atas plot, kita boleh nampak apa yang berlaku di bawah pembaris tu. Jadi tu tujuan dia. Nanti kamu bila kita buat aktiviti ni, kita tahulah apa dia punya kelebihan di kalau pembaris yang jenis load sinar tu lah. Okey. Okey, muka surat yang berikutnya, muka surat 14 ini adalah ni laporan eksperimen je. Okey, laporan eksperimen yang lengkap, apa yang kena ada. Jadi inilah yang saya cakap tadi tu, yang kita kena buat yang ini. Okey. Dan biasanya memang akan dibuat lah. Okey. Yang ini eksperimen, tujuan dia adalah untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan tempoh ayunan bandul. Jadi untuk sebelum buka sekolah ni, pastikan laporan eksperimen ini yang dia punya rangka dia. Inilah rangka dia. Mesti disiapkan awal yang ini. Jadi nanti bila eksperimen, jadual ini sahaja yang kamu perlu isi. Ingat balik macam mana kita membuat ataupun format-format kaedah saintifik dalam kita melaksanakan eksperimen ataupun membuat laporan eksperimen tu. Okey, contohnya yang kamu kena ingat dari segi prosedur ataupun langkah-langkah, ayat-ayat ini mesti disusun ataupun menggunakan ayat apa? Ayat pasif ke, ayat aktif ke kan, dalam kamu menulis prosedur. Jadi ingat balik, itu yang kamu belajar sebelum ni kan. Okey, itu yang antara yang penting lah. Okey, jadi yang lain itu kesimpulan ini biarlah. Ini tidak perlu buat sebab kita belum buat eksperimen kan. Yang penting yang asas-asas dia ni dipanggil kerangka lah ni. Daripada inference, ini semua ni alhamdulillah. Daripada inference sampai ke analisis data. Okey, ini kerangka. Analisis data ni pun kita belum buat. Tapi dia punya tajuk dia ni kamu tulislah. Analisis data Sebab macam mana mau buat graf, macam mana mau analisis data, sedangkan hasilnya pun belum ada ditulis, graf pun belum lagi boleh diplot. Jadi di mana kamu kena stop di sinilah jadual ini. Yang analisis data ni buat dia punya tajuk dia sahaja, tapi dia punya isi dalam ni belum lagi boleh dijawab. Kesimpulan tajuknya sahaja ada, tapi dia punya isinya belum lagi boleh ditulis sebab belum buat eksperimen kan. Okey. Okey, jadi dia ada perbincangan lah. Okey, perbincangan ini soalan-soalan berdasarkan eksperimen yang kamu akan buat nantilah. Okey. Okey, ini adalah latihan formatif latihan formatif 1.2 dalam buku teks kamu. Okey, muka surat 16. Okey. Okey, nombor 1,
Saya ni secara spontan je lah. Jadi sebelum saya bincang ni, sebelum kamu play bahagian ini, bahagian yang saya bincang sekarang ni lah, saya bincang jawapan lah ni maknanya. Tapi jawapan secara ringkas je. Saya tidak mahu tulis, kamu kena dengar lah. Okay. Mungkin saya tulis kemudian, tapi kamu kena dengar dulu. Okay. Tapi jangan play video ni sambil tulis jawapan. Maksudnya kamu try dulu. Bila kamu mahu tahu jawapan, baru kamu play bahagian ini, video ni, bahagian yang saya akan bincang inilah. Okay. Jadi yang pertama, apakah kegunaan graf? Apa tujuan graf? Kenapa kena buat graf? Tak boleh ke kalau hidup senang tak payah buat graf kan? Okay, jadi graf itu tujuan dia apa yang kamu belajar selama ni? Graf, apa tujuan dia? Okay. Tujuan dia adalah graf kan kamu lukis paksi X, paksi Y kan. Lepas tu kamu ada garisan macam mana, melengkung ke apa ke kan. Jadi daripada situ kita boleh tahu hubungan dia antara kuantiti pada paksi X ataupun pada paksi Y dengan hubungan antara paksi Y dengan paksi X. Jadi hubungan antara kedua-dua itulah yang kamu tafsirkan sebelum ni lah. Jadi macam mana kamu boleh dapat tafsiran graf? Berkadar langsung lah, berkadar terus lah, berkadar songsang lah, meningkat secara linear. Kenapa kamu boleh dapat jawapan itu? Sebab daripada graf lah. Jadi yang berkadar langsung, berkadar itu dah hubungan antara dua kuantiti fizik. Jadi jawapan di sini, kegunaan graf ialah menentukan, menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik lah. Menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Yang ke B, terangkan perkara-perkara utama dalam proses memplot graf. Proses memplot graf. Ni kita memplot ni. Plot maksudnya yang X, X, X. Yang kamu titik, 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 X, X, X tu. Apa perkara penting dalam proses kita memplot itu kan? Yang pertama mesti kamu ada paksi kan? Jadi paksi Y adalah pemboleh ubah apa? Paksi Y adalah pemboleh ubah bergerak balas, dan paksi X adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Saya ulang. Yang pertama, paksi Y adalah pemboleh ubah yang bergerak balas, dan paksi X adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Yang kedua, bila kamu memplot graf, pastikan skala yang digunakan itu bersesuaian. Skala mestilah bersesuaian. Supaya apa? Supaya saiz graf tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar sampai habis kertas graf tu. Supaya saiz graf tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Itu tujuan dia. Itu antara perkara-perkara utama lah. Sebenarnya ada lagi. Bila ada eksperimen nanti, bila kamu buat jadual, bila kamu plot graf yang nanti, kita akan tengok apa lagi perkara-perkara utama dalam proses kamu membina plot itu. Jadi itu soalan yang kedua. Jadi saya bagi dua jawapan di situ, yang B tu. Jadi kamu take note lah. Yang A settle, B settle. Yang pertama settle. Yang kedua adalah ini latihan lah. Ini sebenarnya mirip dengan soalan yang tingkatan 2 matematik yang kamu belajar dalam graf fungsi dulu. Jadi saya rasa ini bukan benda baru. Cuma ada sikit saja yang benda baru, istilah itu yang mungkin kamu baru dengar, istilah ekstrapolasi. Kalau interpolasi memang kamu sudah guna dan kamu sudah mahir interpolasi dalam matematik. Ekstrapolasi mungkin baru. Itu sajalah yang baru. Jadi kita tengok soalan ni. Raja menunjukkan, kamu bacalah soalan ni, menunjukkan isi padu dengan suhu. Hubungan antara isi padu dengan suhu. Isi padu dengan suhu. Jawab soalan-soalan berikut. Isi padu ni paksi Y,
Suhu adalah paksi X. Okey, soalan yang A. Apakah yang berlaku kepada V apabila theta bertambah? Ini theta ni, telur ayam separuh ni. Telur ayam ada palang begitu tu. Ada garisan tu. Ni theta. Theta T-H-E-T-A. Jadi theta tu paksi X. Jadi kalau theta bertambah, apa yang berlaku pada V? Dia tanya, apa yang berlaku pada V? Jawapannya, V bertambah. Okey, V bertambah. Sebab apa? Kamu pun buat macam teknik yang saya tunjuk tadi tu. Kamu, okey, contohnya kalau di sini berapa? Contohnya kalau di sini ambil nilai-nilai kan 100 kan? Nilai tetanya 100. Nilai Y dia berapa di sini? 10, 11, 12, 13, 14 kan? 14. 100 X, dia punya theta dia 100. Nilai isi padunya 14 cm padu. Kalau nilai 200, nilai V nya makin meningkat kan? Sebab tu jawapannya, apa yang berlaku pada V? Jawapannya V bertambah lah apabila theta bertambah. Okey. Itu untuk memahamilah. Tapi kamu tak perlu buat garis putus-putus. Soalan A ni dia straightforward. Tak payahlah kamu buat macam saya buat tu. Garis putus-putus itu untuk kefahaman. Okey. Jadi jawapannya simple. V bertambah ataupun V meningkat. Okey. Yang ke B. Tentukan nilai theta apabila isi padunya sama dengan sifar. Nilai isi padunya adalah sifar. Jadi isi padu paksi Y. Kita tengok paksi Y nilainya apabila isi padunya sifar. Di manakah sifar? Di sini kan? Okey. Sifarnya di sini. Cari nilai theta yang menyebabkan isi padunya sifar. Isi padu sifar. Ya, betul. Isi padu sifar ini di sini. Ini isi padu 10, isi padu 20, isi padu 30 kan? Jadi isi padu sifar tu di sini. Jadi apa nilai theta dia? Jadi dalam soalan ini, kalau saya tanya, contohlah. Kalau saya tanya, kalau isi padunya 10, contoh saya ubah. Tentukan nilai theta apabila isi padunya adalah, ambil contoh lain lah, 13 contoh. Apabila isi padunya adalah 13. Jadi kalau 13 tu kamu tanda di sini 13. 13. Sini kan 13. Jadi kamu pun buat garis putus-putus begini kan? Garis putus-putus. Lepas tu kamu pun turun ke bawah. Inilah nilai theta dia. Okey, ini nilai theta dia. Jadi tetanya lebih kurang berapa tu? Macam 80. Ini 100. Jadi kurang 2 petak kecil. 80 darjah Celsius. Itu nilai theta dia. Maksudnya kita daripada sini kita bergerak ke kanan sebab grafnya ada di sebelah kanan kan? Ada graf. Tapi kalau soalan ini, tentukan nilai theta apabila isi padunya sifar. V-nya sifar. Mana V sifar? V sifar adalah di sini. Kan? Jadi kalau kita gerak ke kanan, graf yang warna pink tu berada di atas ni. Jadi kita tidak akan sentuh graf tu selama-lamanya. Jadi kita akan gerak ke kiri. Sebab apa kita gerak ke kiri? Sebab kita, kalau kamu ingat tadi, ekstrapolasi. Ini tujuan ekstrapolasi. Ini tujuan soalan ini. Dia test kita dengan ekstrapolasi. Jadi sebenarnya kita boleh ambil pembaris panjang Okey, kamu boleh extrapolate. Saya guna istilah extrapolate kan graf itu. Maknanya kita, garis putus-putus kan. Kita boleh extrapolate kan graf tu menjadi seperti ini. Okey, buat garis putus-putus. Okey. Bila kamu buat garis putus-putus ini, tengok. Dia akan berlanggar ataupun bersentuh dengan paksi theta di sini. Nilai di sini, kalau saya kasih zoom.
Berapa dia bacaan sini? Negatif 200, sini negatif 300. Kalau tengah-tengah di sini negatif 200 setengah. Kan? 200 negatif 250. Tapi kurang satu petak. Negatif 240. Okey, darjah Celsius kan? Jadi kalau isi padu kosong, isi padu kosong maksudnya bila kamu buat garis putus-putus tu, tapi saya guna pembaris saya lah kan. Pembaris saya ni lurus sikit kan. Okay, buat garis putus-putus di atas paksi theta itulah, paksi X tu. Betul-betul di atas paksi tu kamu buat dengan pembaris kamu. Kasih nampak kesan-kesan dia lah. Saya guna pembaris, saya guna warna putih lah kan. Warna putih ni tebal kan ni. Okay, saya pun garis putus-putus. Tengok. Terus kamu guna pen lah. Kamu guna pensel guna pensel. Tengok kan nilainya tu adalah pada negatif 240. Jadi jawapannya negatif 240 darjah Celsius. Okay, nilai theta dia. Tapi peringatan, ini sampingan lah. Bila kamu buat ekstrapolasi, penting di sini pembaris panjang. Tengok cara saya letak pembaris saya. Pembaris saya ni memang terlalu panjang. Ni terlebih panjang sudah ni. Panjang maksudnya lebih daripada 30 cm lah. Paling pendek 30 cm. Jangan beli yang 20 cm. Ada jual yang 20 cm. Beli yang 30 cm. Lagi panjang lagi bagus. Minimum paling pendek 30 cm. Maknanya kalau 30 cm dua pembaris pendek tu lah. Tapi jangan beli dua pembaris pendek sambung jadi panjang. Bukan. Beli pembaris yang 30 cm. Yang satu batang tu 30 cm. Cara kamu letak, saya mau tekankan cara kamu letak sebenarnya. Okay. Cara kamu letak pembaris macam ni. Maksudnya jangan kamu letak, kalau graf kamu kawasan ni, graf yang diberi yang pink tu sini kan. Ada pelajar yang letak pembaris dia, panjang benar pembaris saya ni. Memang panjang sampai infinity kan ini kan. Okay. Ada yang pelajar yang letak, dia letak begini. Saya lukis Oops. Okay, dia letak pembaris. Alamak, warna. Okay, dia letak pembaris dia gini. Ini dia punya skala dia lah. Dalam pembaris tu ada skala kan. Dia start sambung daripada sini. Ini cara yang salah. Kamu extrapolate dengan menggunakan cara yang salah. Cara yang betul, pembaris panjang mesti diletak sebahagiannya pada garisan ini. Baru kita boleh sambung dengan bagus. Kalau kamu start garis ini, kemungkinan garis, kalau kamu pandang secara panjang jauh-jauh, dia mungkin bengkok. Kalau kamu mula sambung pembaris letak di sini. Tapi cara yang betul adalah yang macam saya lukis tadi, iaitu pembaris panjang kamu tu letak begini. Okay, letak begini, baru kamu gariskan putus-putus. Okay. Lebih pun tak apa. Pembaris tu kalau panjang sangat tak apa. Asalkan sebahagian yang graf dia bagi tu berada di dalam berada pada bahagian pembaris itu. Jadi tinggal kita sambung je ni. Putus-putus. Kan nampak lurus begini kan secara keseluruhan dia. Jadi dapatlah jawapan dia lebih tepat lah. Okay. Ingat itu pembaris, itu yang penting baris panjang. Mesti ada pembaris panjang 30 cm tu yang minimum. Okay, 30 cm. Okay, habis cerita pasal ekstrapolasi. Okay. Yang ke last okay, jap. Yang ke B. Okay, kamu dapat sudah jawapan dia. Tentukan nilai theta. Tadi sudah ada nilai theta negatif 240 darjah Celsius. Okay. Tunjukkan pada graf itu bagaimana anda menentukan nilai theta. Sudah saya tunjuk tadi. Tunjuk tu maksudnya ini, bahagian ini. Ekstrapolasi. Ini tunjuk. Ini soalan. Ini dia punya jalan dia. Ataupun dia menjawab soalan itu. Tunjukkan pada graf ini. Kena ada ini. Dan kamu buat tanda sikit berapa nilai di sini. Iaitu negatif 240 darjah Celsius. Dan kamu buat ini. Nampak ni garis putus-putus ni. Ni garis.
kalau saya guna pen putih sebab dia punya paksi warna hitam, saya guna pen putih tu. Garis putus-putus tu sampailah di persilangan. Ataupun sampailah kamu berjumpa dengan garisan yang kamu ekstrapolate tadi. Itulah jawapan dia. Jadi ini mesti ditunjukkan pada graf. Yang ekstrapolasi pun mesti dilukis pada graf. Gunakan pensel. Okey, pensel. Okey. Okey, habis cerita pasal tu. Jadi itu soalan B. Soalan C, tentukan V dengan apabila theta 300. Soalan dia, tentukan nilai V apabila theta 300. Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan. Ini sama dengan tadi, tunjukkan pada graf, kena ada garis putus-putus pada graf. Jadi kalau tengok soalan C, tentukan nilai V. Tadi tentukan nilai theta. Sekarang tentukan nilai V. Apabila diberi theta. Okey, jadi apabila diberi theta. Okey, diberi theta 300. Cikgu, 300 ni cikgu. Mana ada graf di atas ni cikgu? Mau gerak ke mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Tengok graf asal dia ni. Graf asal dia ni kalau kita sambung, mungkin jangkaan kita lurus ke atas begini kan. Bermaksud dari 300 ni kita akan buat garis putus-putus ke atas lah untuk cari nilai V dia. Okay. Jadi ambil pembaris kamu. Sebelum kamu garis putus-putus yang ini, kamu pastikan ekstrapolate lagi. Okay, ekstrapolasikan graf kamu sampai dia melepasi ataupun sama dengan 300, tahap 300 itulah. Jadi kalau saya ekstrapolasi, warna lain lah. Okay, kalau saya ekstrapolasi ni, buat garis putus-putus begitu. Okay, harap-harap kamu boleh nampak lah. Saya kasih zoom sikit lah sini. Okay, guna baris panjang, tengok cara saya letak ni begini. Okay, lepas tu baru kamu buat garis putus-putus ke atas daripada theta nilai yang 300 tu. Jadi gariskan saja putus-putus ke atas. Okey, sampai kena di graf yang kamu ekstrapolate tadi tu. Sambungkan pula ke, ataupun kita halakan ke paksi V. Okey. Kenapa nama dia paksi V? Sebab nilai apa tu? Paksi Y dia tu adalah V. Jadi saya panggil paksi V. Jadi kita pun buat garis putus-putus ke paksi V. Kita dapatlah nilai V dia, iaitu ni kena pandai juga kamu baca graf ni, jangan salah. Jadi kalau 20 sini, kalau di tengah-tengah sini adalah 25 kan, di sini 30, jadi tengah-tengah 25. Maknanya setiap kotak itu nilainya nilainya 1 kan. 20, 21, 22. Okey, 22. Jadi si padunya tu apa? Unit dia 22 cm padu. Jadi jawapan di sini adalah 22. Okey, 22 cm padu. Yang tadi jangan lupa ada unit dia. Yang tadi negatif 240 darjah Celsius. Okey, negatif 200 darjah Celsius. Kalau tidak ada unit dalam fizik, tapi saya tidak sentuh lagi tadi sepatutnya saya kena. Nanti bila ada masa yang sesuai baru saya tekankanlah. Dalam kamu mengira apa-apa nilai, jawapan akhir yang ada unit mesti ada unit. Okey. Jawapan akhir. Kalau tidak ada unit, jawapan akhir kamu tidak dikira. Maksudnya kalau soalan itu bermarkah 3, kamu ada jawapan akhir dia tapi unit tidak ada. Darjah Celsius tidak ada, sentimeter padu tidak ada, maka dia akan tolak 1, jadi 2 markah saja kamu dapat. Walaupun jawapan kamu tu betul, negatif 240. Tetapi disebabkan oleh tidak ada unit, maka kena terimalah kenyataan bahawasanya markah ditolak 1. Itu dalam fizik. Jadi itu pentingnya unit dalam fizik. Dalam matematik tidak wajib tulis unit.
Dalam matematik tidak wajib, tapi dalam fizik memang ditekankan sangat unit. Okey, unit yang betul Okey. Okey, jadi itulah apa yang kita belajar hari ini. Okey, yang pertama tadi kita sudah tahu mentafsir bentuk-bentuk graf. Okey, untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Ini sebenarnya adalah tujuan graf itu. Okey, menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Yang kedua, kita boleh menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Okey, maksudnya tadi kamu sudah tahu ekstrapolasi, membuat intrapolasi. Apa lagi? Untuk apa ni, kamu mengira kecerunan, mengira luas. Tapi aktiviti yang melibatkan itu saya akan tentukan masa kemudian lah. Okey, bila perlu buat itu. Yang ini untuk surface dulu Okey, menganalisis graf. Yang ketiga, menjalankan ini eksperimen. Yang ketiga ni kita tidak buat sekarang lah. Ini nanti akan dibuat di makmal lah. Okey, eksperimen bandul ringkas. Jadi tiga-tiga ini sebahagiannya harap boleh dapat kuasai lah. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi tugasan kamu untuk minggu ini, esok lah minggu ni, 2 Februari esok tu maksudnya 2 Februari sebab saya mungkin saya rakam lebih awal lah. Jadi 2 Februari tugasan kamu adalah menyiapkan praktis formatif tu yang tadi. Okey, latihan formatif 1.2 muka surat 16. Okey, itu tugasan kamu. Soalan tidak perlu salin. Okey, soalan tidak perlu salin. Jawapan sahaja. Okey, kalau yang graf tadi tu, soalan yang kedua yang ada graf tu, boleh kamu guna pensel secara lembut-lembut. Kamu boleh lakarkan ekstrapolasi itu di buku teks. Kalau kamu print lah yang PDF tu. Okey, bila kamu dapat nanti buku teks, boleh kamu guna pensel secara lembut-lembut. Lepas tu padam balik. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Harap boleh membantulah sedikit sebanyak. Itu sahaja. Bab yang berikutnya adalah bab 2. Jadi ready. Kamu kena ready 2.1, iaitu gerakan linear Jadi itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.